Faktor geografi dan bentuk muka bumi sering dikaitkan dengan negeri Sarawak jika memperkatakan mengenai akses dan perhubungan kepada penduduk di sana. Namun, ia bukan alasan untuk kita tidak menerokai negeri itu yang terkenal dengan kekayaan alam semula jadi maupun budaya setiap etnik di sana. Saya berkesempatan mengikuti kembara cuti-cuti satu Malaysia KCC 1M bersama majalah Gaya Travel baru-baru ini. Destinasi pertama yang kami terokai ialah daerah Sibu. Nak tahu apa yang ada di sana? Jom kita saksikan. Sibu turut dikenali sebagai Little Fuchau disebabkan pembukaan banyak kawasan pertanian padi oleh masyarakat itu pada tahun 1901. Daerah Sibu kini mempunyai penduduk sekitar 295,000 orang dengan majoritinya berbangsa Cina diikuti Iban dan Melanau. Bandar ini terbina daripada delta Sungai Rajang dan Sungai Igan. Kembara bermula dengan lawatan ke kedai pembuatan kompia, iaitu makanan tradisional paling popular masyarakat Cina Fuchau dengan bahan asasnya adalah tepung jagung, gula, air dan sedikit garam. Ia adalah makanan ringan yang biasanya dinikmati ketika sarapan dan minum petang sejak abad ke-16 ketika zaman dinasti Ming. Kedai John Bakery yang kami lawati ini masih mengekalkan teknik lama dengan memasak kompia menggunakan dapur arang di dalam tempayan. Keunikan makanan yang boleh disediakan dengan pelbagai bahan tambahan seperti ayam dan daging ini menjadi antara keunikan di Sibu. Kami sempat melawat Tugu Peringatan Wong Nai Siong, individu yang bertanggungjawab membawa rakyat Cina dari wilayah Fukien untuk membuka tanah pertanian di Sibu pada 1900. Tugu ini terletak di sebelah Sungai Merah yang mendapat nama kerana airnya yang berwarna merah ketika surut. Sibu mula mengalami pelbagai transformasi sekitar tahun 1990-an meliputi pembangunan infrastruktur. Satu daripadanya ialah Central Market, iaitu pasar terbesar di bandar ini yang dianggarkan kira-kira 1,200 peniaga mencari rezeki di sini. Pasar yang dibina pada sekitar tahun 1990-an ini menggantikan pasar lama yang sudah beroperasi sejak 1890-an. Antara yang boleh didapati di pasar ini ialah buah dabai dan ulat mulung atau sagu yang dijual dengan harga RM30 sekilogram yang pastinya sukar dicari di Semenanjung. Singgah sebentar di gerai menjual ulat sagu. Peniaga di situ berkata ia boleh dimakan begitu sahaja atau digoreng dengan kicap maupun sambal. Namun saya tidak berani mencuba makanan eksotik ini yang ditemui dari batang pokok sagu yang telah mati. Orang tempatan percaya memakan ulat sagu ini mampu menambah tenaga dengan rasanya yang dikatakan lebih sedap daripada daging ayam. Penerokaan pelancongan KCC 1M tambah menarik dengan kunjungan ke rumah panjang Michael Ancho di Bawang Asan. Yang menarik rumah panjang Michael Ancho adalah salah satu adalah keramahan penghuni rumah panjang bila tetamu ada datang ke rumah panjang. Begitu juga dengan masakan tradisional orang ayam pangsuh, ikan pangsuh dan juga dengan tarian ngajat yang dipersembahkan kepada para pelancong. Terdapat 9 rumah, setiap satu mempunyai sekurang-kurangnya 6 unit hingga 80 unit bilik. Ia terletak kira-kira 33 km dari Bandar Sibu. Sebanyak 15 unit rumah terlibat dalam aktiviti homestay yang mendapat sambutan pelancong tempatan dan luar negara sejak 2008. Para pelancong perlu menginap di rumah panjang biar mereka merasakan bagaimana rasanya kehidupan penghuni rumah panjang dan mereka dapat merasakan bagaimana kehidupan sebenar-benarnya di rumah panjang. Homestay ini adalah pertama di Sibu yang ditauliahkan bertujuan memberi nilai tambah kepada sumber ekonomi penduduk setempat. Ketibaan kembara yang terdiri daripada 24 media tempatan dan 5 dari Indonesia disambut dengan tarian tradisi masyarakat Iban lengkap berpakaian tradisi. Kemudian satu ritual yang dipanggil miring dilakukan sebagai tanda memulakan sesuatu acara dan menyambut ketibaan kami.
Peserta kembara turut berpeluang menari bersama anak-anak daripada rumah panjang ini tarian ngajat yang ditarikan sebagai tanda mengalu-alukan tetamu. Rumah panjang yang sudah berusia kira-kira lebih 116 tahun ini turut menjalankan aktiviti inap desa ataupun homestay, di mana para peserta boleh menjalankan aktiviti seperti memancing maupun perlumbaan bot laju di sungai berhampiran rumah panjang ini. Selain itu ada juga aktiviti seperti mencari makanan sendiri, iaitu makanan seperti katak. Mungkin lokasi ini boleh ditandakan sebagai satu lagi destinasi percutian anda di Sibu, Sarawak. Keunikan budaya yang diketengahkan di rumah panjang ini tidak pernah luntur walaupun turut berkembang seiring perubahan masa. Kembara kemudian menuju ke Mukah, satu lagi daerah di Sarawak Tengah selain Sibu dan Bintulu yang berkeluasan 2,536 km persegi. Jangan ketinggalan saksikan bingkisannya dalam episod minggu hadapan. Mazizul Dani, jurnal bernama